Baiklah, untuk matematik pada malam ni ialah operasi set, iaitu bab 4. Okay, dalam operasi set ni, dia ada 3 subtopik iaitu persilangan set, kesatuan set dan akhir sekali gabungan operasi set. Baik, untuk 4.1, persilangan set. Persilangan set ni diwujud apabila terdapat lebih daripada satu set yang bersilang. Dan dia menggunakan simbol macam N terbalik tu. Okay, contoh soalan. Diberi set semester, X ialah integer 1 lebih kurang atau sama dengan X lebih kurang atau sama dengan 10. Set P ialah nombor ganjil, set Q, X ialah nombor perdana dan set R, X ialah gandaan 3. Okay, soalan A. Senaraikan semua unsur bagi persilangan set yang berikut. Untuk soalan 1, P bersilang dengan Q. Jadi penyelesaian dia, kita boleh tengok. P kita tahu dalam set semester tu ialah 1 hingga 10. Jadi P ialah nombor ganjil, jadi kita senaraikan nombor ganjil antara 1 hingga 10, 1, 3, 5, 7 dan 9. Untuk Q pula, ialah nombor perdana. Jadi 2, 3, 5, 7. Jadi P bersilangan Q sama dengan nombor-nombor yang ada sama dalam dua-dua set ni. Jadi yang kita dapat ialah 3, 5, 7. Untuk A2, P bersilang dengan R. P yang kita tahu tadi ialah nombor ganjil, jadi 1, 3, 5, 7 dan 9. R pula ialah gandaan 3. Jadi 3, 6 dan 9. Jadi P bersilang dengan R sama dengan 3, 9. Untuk A3, Q bersilang dengan R. Q yang kita tahu ialah nombor perdana antara 1 hingga 10. Jadi 2, 3, 5, 7. R pula ialah gandaan 3. Jadi 3, 6, 9. Jadi Q bersilang dengan R yang kita nampak sama ialah 3. Jadi jawapannya 3. Untuk soalan A4, P bersilang dengan Q bersilang dengan R. Jadi kalau kita tengok, P yang kita tahu tadi nombor ganjil. Jadi 1, 3, 5, 7 dan 9. Kalau Q pula, Q sama dengan nombor perdana. Jadi 2, 3, 5 dan 7. R pula gandaan 3. Jadi 3, 6 dan 9. Jadi antara 3-3 ni kita tengok mana yang sama. Jadi dia kira bersilang. So P bersilang dengan Q bersilang dengan R, dia akan jadi 3. Untuk soalan B, nyatakan bilangan unsur bagi set yang berikut. Soalan 1, N ialah bilangan. Jadi N P bersilang dengan Q. Jadi kita tahu tadi P bersilang dengan Q sama dengan 3, 5, 7. Jadi ada 3 nombor dalam ni. Jadi N dia ada 3. Maksudnya bilangan dengan unsur dalam tu ada 3. Untuk soalan 2, N P bersilang dengan R. P ni bersilang dengan R, kita dapat 3, 9. Jadi ada 2 unsur dalam ni. Jadi N dia ialah 2. Untuk soalan B3, Q bersilang dengan R. Jadi Q bersilang dengan R, kita dapat 3. Jadi bilangan dia adalah 1 je. Dan yang keempat, P bersilang dengan Q dengan R ialah 3. Jadi N dia ada 1 je. Okay, untuk gambar rajah Venn, contoh dia, gambar rajah Venn menunjukkan set J, set K dan set L dengan keadaan set semesta sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Senaraikan semua unsur bagi persilangan set yang berikut. Okay, kita tengok A. J bersilang dengan K. Kalau kita nampak kat sini, J 1, 6, 4, 7, 9, 5 dan 3. Kalau K pula 5, 3, 2 dan 8. Jadi kalau dalam bulatan ni, J dengan K apa yang bersilang? Jadi kat sini kita nampak ada 3 dalam J dan juga dalam K. Juga 5 pun ada dalam J, ada dalam K. Jadi jawapannya J bersilang dengan K ialah 3, 5. Untuk soalan B, J bersilang dengan L. Jadi kita nampak L ni dalam J. Jadi
kalau kita tengok apa yang bersilang ialah 5, 7 dan 9. Jadi J bersilang dengan L sama dengan 5, 7, 9. Kita kena perhatikan gambar aljabar tu betul-betul supaya tak silap. Untuk soalan C, K bersilang dengan L. Seperti yang kita nampak, K ni yang ada dekat L ada 5 je. Sebab L ni ada 7, 9 dengan 5. Jadi K ada 2, 8, 3 dengan 5. Jadi yang bersilang dengan L ialah 5 saja. Jadi K bersilang dengan L sama dengan 5. Untuk soalan D, J bersilang dengan K bersilang dengan L. Kalau kita tengok antara 3 ni, 3 bulatan, 3 set ni, ada satu je yang akan bersilang dengan ketiga-tiga sekali, iaitu nombor 5. Jadi J bersilang dengan K bersilang dengan L sama dengan 5. Okay. Untuk pelengkap pula, pelengkap ni dia menggunakan tanda macam apa nama tanda tu, yang tanda atas tu lah yang ni. Pelengkap ni bermaksud unsur yang tidak termasuk sebagai persilangan set. Okay, contoh dia, diberi set berserta X ialah integer 1 kurang atau sama dengan X kurang atau sama dengan 8. Jadi 1 hingga 8. Set A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Set B 2, 4, 6. Dan set C 1, 2, 3, 4. Senaraikan semua unsur dan nyatakan bilangan unsur bagi set yang berikut. Okay, itu soalan A. A bersilang dengan B tapi pelengkap. Jadi kira pelengkap antara A bersilang dengan B. Okay, kalau kita tengok set semesta 1 hingga 8. Jadi A sama dengan B, A bersilang dengan B akan jadi 2, 4, 6. Sebab A ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan set B 2, 4, 6. Jadi kita dapat 2, 4, 6. Pelengkap ni lain selain daripada 2, 4, 6 ni. Jadi kita akan dapat 1, 3, 5, 7 dengan 8. Jadi N ni ialah bilangan dia sebab dia minta bilangan. So N untuk pelengkap A bersilang dengan B ialah 5 sebab ada 5 bilangan unsur dalam ni. Okay, untuk soalan B, pelengkap bagi A bersilang dengan C. A ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan C ialah 1, 2, 3, 4. Apa yang bersilang ialah 1, 2, 3, 4. Jadi pelengkap ni apa yang tak bersilang antara A dengan C ni. Jadi yang tinggal adalah 5, 6, 7, 8. Dia termasuk sekali dengan set semester. Jangan lupa set semester ni. Jadi kita akan dapat 5, 6, 7, 8. Jadi ada 4 bilangan unsur dalam ni. Jadi bilangan unsurnya N, pelengkap A bersilang dengan C ialah 4. Dan untuk soalan C, pelengkap bagi A bersilang dengan B bersilang dengan C. Okay, untuk C ni, okay, A macam kita tahu tadi 1 hingga 6. B ialah 2, 4, 6 dan C ialah 1, 2, 3, 4. Jadi jika ia bersilang, dia akan dapat yang sama ialah 2 dan 4. Jadi untuk pelengkap ni dia termasuk dengan set semesta. Jadi 1, 3, 5, 6, 7 dan 8. Jadi ada 6 bilangan unsur dalam ni. Jadi N pelengkap bagi A bersilang dengan B bersilang dengan C ialah 6. Okay, 4.2 iaitu kesatuan set. Kesatuan set ni ialah set yang mewakili semua unsur dalam 2 atau lebih set. Dia menggunakan simbol U yang bermaksud union, iaitu kesatuan. Dan ia juga boleh menggunakan gambar Aljabar. Okay, contoh soalan dia. Diberi set P ialah faktor bagi 24. Set Q ialah gandaan 3 yang kurang daripada 20. Dan set R ialah gandaan 4 yang kurang daripada 20. Okay, soalan dia, senaraikan semua unsur bagi set yang berikut. Nombor 1, P bersatu dengan Q. Okay, untuk A1, okay, P tadi dia kata faktor bagi 24. Faktor bagi 24 kita senaraikan ialah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. Untuk set Q ialah gandaan 3 yang kurang daripada 20. Jadi 3, 6, 9, 12, 15 dan 18. Jadi P bersatu dengan Q, kita gabungkan semua. 1, tapi jangan 2 kali je. Maksudnya kita gabungkan tapi jangan bagi dia sampai 2 kali. Jadi 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 18, 24.
Sebenarnya kita gabungkan kedua-dua ni akan jadi satu kesatuan. Jadi untuk soalan A2, P bersatu dengan R. P tadi kita tahu faktor bagi 24 iaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. R pula dia kata gandaan 4 yang kurang daripada 20. Di R kalau kita listkan sama dengan 4, 8, 12 dengan 16. Sebab dia gandaan 4 tapi dia kurang daripada 20. So Q bersatu dengan R, kita satukan kedua-dua ni. Jadi kita dapat 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16 dan 18. Untuk soalan maaf. Soalan tadi ada kesilapan sikit. P ialah faktor bagi kita teruskan kepada soalan 4. P bersatu dengan Q bersatu dengan R. Maaf atas kesalahan tadi. P kita tahu faktor bagi 24 iaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. Q pula gandaan 3 yang kurang daripada 20, jadi 3, 6, 9, 12, 15 dan 18. R pula 4 gandaan 4 yang kurang daripada 20, jadi 4, 8, 12 dan 16. Jadi kita satukan ketiga-tiga set ni akan jadi satu kesatuan set, iaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 18 dan 24. Kenapa jadi macam ni? Sebab kita gabungkan semua unsur yang ada jadikan satu kesatuan set. Cuma jangan kita ulang lah, maksudnya 1, 2, 3. Kan 3 dah ada ni, 3 ni ada 3 juga. Tapi letak satu je. Okay, untuk soalan B. Lukis gambar raja Venn yang mewakili set P, set Q, set R dan loretkan kawasan mewakili kesatuan set yang berikut. Okay, soalan B1. P bersatu dengan Q. Okay, P yang kita tahu tadi faktor bagi 24. Jadi 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Macam kita tengok tadi kan. So Q pula kita tahu gandaan 3 yang kurang daripada 20, jadi 3, 6, 9, 12, 15, 18. Dan R ialah gandaan 4 yang kurang daripada 20, jadi 4, 8, 12 dan 16. Jadi dia nak minta P bersatu dengan Q. Jadi kita lukiskan gambar raja Venn ni dan kita loretkan P dan Q saja. Jadi hasilnya akan jadi macam ni. Untuk soalan kedua, P bersatu dengan Q bersatu dengan R. Jadi seperti kita tahu, kita nampak tadi P ialah faktor bagi 24 dan Q ialah gandaan 3 yang kurang daripada 20 dan R ialah gandaan 4 yang kurang daripada 20. Jadi dia nak minta semua. Jadi kita listkan semua dan kita loretkan semua. Sebab apa? Dia bersatu semua. So dia kata bersatu dengan semua. Cuma ingat yang penting sekali, jangan 2 kali kena. Maksudnya kan 3 ni 3 kan. Ni ada 3 juga. Jangan sampai ada 2 kali 3 tu. Sebab tu kita buat list ni. Bagi list ni supaya kita senang nampak. P bersatu dengan Q bersatu dengan R. Dia akan jadi 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 18 dan 24. Kira ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 bilangan unsur dalam kesatuan set ni. Jadi kita kira balik. Ada 12 ke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, cukup 12. Jadi pastikan unsur yang kita tulis dalam gambar raja Venn ni betul. Supaya tak buat kesilapan lah. Okey, pelengkap bagi kesatuan set. Dia gunakan tanda ni tadi. Dan pelengkap bagi kesatuan set ni maksudnya semua unsur yang bukan antara dua set tu. Okey, contoh. Diberi set semesta. S ialah integer 50 kurang atau sama dengan X. Kurang atau sama dengan 60. Jadi 5 hingga 60. Set G ialah nombor perdana. Set H ialah gandaan 4. Dan set R ialah gandaan 5. Senaraikan semua unsur dan nyatakan bilangan unsur bagi set berikut. Okey, untuk A,
pelengkap bagi G bersilang dengan H. Bersatu dengan H. Okey. Kita tengok A. G bersatu dengan H, kita dapat G ialah nombor perdana. Jadi nombor perdana antara 50 hingga 60 ialah 53 dan 59. CH dia kata ialah gandaan 4 antara 50 hingga 60 ni. Jadi 52, 56 dan 60. Jadi kalau kita satukan, kita akan dapat 52, 53, 56, 59 dan 60. Jadi dia kata pelengkap. Kalau ada pelengkap ni, mesti akan ada set semesta. Jadi kita listkan daripada set semesta tu, jadi 50 hingga 60 ni kita asingkan daripada yang ni. Jadi yang tinggal 50, 51, 54, 55, 57 dan 58. Jadi dia nak apa? Bilangan unsur. Jadi N ialah bilangan. Jadi kita ada berapa unsur? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 bilangan unsur dan N dia ialah 6. Untuk soalan B, G bersatu dengan I, pelengkap. Okay, G tadi nombor perdana, jadi 53 dengan 59. I pula dia kata bukan I ni, patutnya R ni. Ni R ialah gandaan 5 kan. So ni R lah sebenarnya, silap. Jadi 50, 55 dengan 60. Jadi kita tahu 53, 59, 50, 55 dengan 60. Jadi kita gabungkan, kita satukan, dia akan dapat 50, 53, 55, 59 dan 60. Jadi dia punya pelengkap tu adalah selain daripada ni. Antara 50 hingga 60 ni selain daripada yang ni. Jadi kita akan dapat 51, 52, 54, 56, 57 dan 58. Jadi ada 6 unsur dalam ni. Jadi bilangan unsur ni adalah 6. N dia 6. Untuk soalan C, H bersatu dengan R. Ni R sebenarnya, silap ni. Punya pelengkap. Okay. Kita tahu H ialah gandaan 4. Jadi 52, 56 dan 60. R ialah 50, 55 dan 60. Jadi kita satukan, kita akan dapat 50, 52, 55, 56 dan 60. So dia punya pelengkap tu H selain daripada antara 50 hingga 60 ni, selain daripada yang ni. Jadi kita akan dapat 51, 53, 54, 57, 58 dan 59. So sama juga, dia ada 6 bilangan unsur. Jadi N dia ialah 6. Untuk D, G bersatu dengan H bersatu dengan I punya pelengkap. Okay. Kita gabungkan GH dengan R. Kita dapat 50, 52, 53, 55, 56, 59 dan 60. Jadi antara 50 hingga 60 ni, selain daripada yang ni, kita akan dapat 51, 54, 57 dan 58. Jadi bilangan unsur dia ada 4. Jadi N dia 4. Okay, untuk 43. 43 ialah gabungan operasi set. Gabungan operasi set ni melibatkan kedua-dua persilangan set dan kesatuan set. Maksudnya, dia menggunakan kedua-dua, iaitu persilangan dan kesatuan. Dia perlu diselesaikan dari kiri ke kanan kecuali ada kurungan. Maksudnya kalau ada kurungan, kita kena selesaikan kurungan dulu. Okay, contoh dia, jadual menunjukkan hobi sekumpulan murid. Arif menyanyi, Zarif melukis, Lily menari, Amy menari dan menyanyi, Gita melukis, Iris melukis, menyanyi dan menari. Maksudnya dia ada 3. Yang ni ada 2. Alan menyanyi dan menari, May menari dan melukis, J menyanyi dan melukis, Nani menari. Okay. Set P, murid yang menyanyi. Set Q, murid yang menari. Dan set R, murid yang melukis. Okay, berdasarkan jadual kat atas ni, senaraikan semua unsur bagi set yang berikut. Okay, 1. Dalam kurungan P ni U, union, maksudnya bersatu, kesatuan. Jadi P bersatu dengan Q, bersilang dengan R. Jadi kita selesaikan dalam kurungan dulu. Okay, kita tengok A1. Jadi
kalau P bersatu dengan Q, kita akan dapat, kita tengok dulu. Okay, P dia apa? P dia adalah Arif. Okay, Arif menyanyi. Amy pun boleh menyanyi. Iris pun boleh menyanyi. Alan pun boleh menyanyi. Dan J pun boleh menyanyi. Q dia kata menari. So, siapa yang boleh menari ialah Lily, Amy, Iris, Alan, May dan Nani. Jadi kita satukan, kita akan dapat Arif, Amy, Iris, Alan, J, Lily, May dan Nani. Jadi dia kata bersilang dengan R. Jadi untuk R pula yang boleh melukis. Melukis Zarif, Gita, Iris, May dengan J. So kita listkan Zarif, Gita, Iris, May dan J. Jadi kita silangkan antara ni dengan ni, kita akan dapat May, Iris dengan J. Maksudnya antara kesatuan ni, apa yang bersilang dengan R ni. Jadi kita akan dapat May, Iris dengan J. Sebab ni ada May, ada May. Ada Iris, ada Iris. Ada J, ada J. Jadi kita dapat May, Iris, J. Untuk yang kedua, Q bersatu dengan dalam kurungan P bersilang dengan R. Okay, saya tahu dia kena daripada kiri ke kanan. Tapi sebab ada kurungan, kita selesaikan kurungan dulu. Jadi P bersilang dengan R. Okay, kita listkan dulu. Jadi Q tadi kita dapat Lily, Amy, Iris, Alan, Lily, May dan Nani. Okay, untuk P bersilang dengan R. Okay, P tadi Arif, Amy, Iris, Alan, J. R pula Zarif, Gita, Iris, May, J. Jadi yang tinggal Iris dengan J kan. Jadi P bersilang dengan R, jadi Iris dengan J. Jadi kita Q maksudnya kita bersatukan dia apa. Kita gabungkan ni dengan ni. Kita gabungkan Q dengan persilangan ni tadi. Jadi kita dapat Lily, Amy, Iris, Alan, May, Nani dengan J. Maksudnya semua ni kita gabungkan. Kan ni ada dua Iris, jadi kita tak satu je Iris kat sini. Jadi dah akan jadi gabungan kesatuan, kita gabungan ke semua. Macam tu. Okay, untuk soalan B. Lukis gambar Raja Vern serta lorekkan kawasan mewakili setiap set yang berikut. Okay, soalan 1. Dalam kurungan. P bersatu dengan Q bersilang dengan R. Okay, tengok B1. Kita buat dulu dia punya gambar Raja Vern. Okay, P bersatu dengan Q. Arif, Amy, Alan, Iris, J, May, Lily dengan Nani. Sebab apa? P ni Arif, Amy, Iris, Alan, J. Q pula Lily, Amy, Iris, Alan, May dan Nani. Jadi kita satukan, kita akan dapat Arif, J, Iris, Alan, Amy, Lily, Nani dan May. Okay, R pula R kita tahu tadi Zarif, Gita, Iris, May dengan J. Yang ni. Jadi dia kata kesatuan ni dia akan bersilang dengan R. So yang ni dia akan bersilang dengan ni. Jadi apa yang sama kat sini? Antara dua ni mana yang sama? Tinggal yang tiga ni je. Jadi J, Iris dengan May. Okay, untuk soalan 2. Q bersatu dengan dalam kurungan P bersilang dengan R. Okay, kita tulis Q dulu. Q dia kita tahu adalah Lily, Amy, Iris, Alan, May dan Nani. Okay, P bersilang dengan R. Okay, P tadi kita dapat R, Amy, Alan, Iris, J. R pula Gita, Zarif, May, Iris, J. Jadi yang bersilang antara dua ni ialah dua ni je, iaitu J dan Iris. Jadi dia kata Q ni, yang ni semua ni bersatu dengan dua ni. Yang ni, dua ni, semua ni bersatu dengan ni. Jadi kita gabungkan je. Kita akan dapat Amy, Alan, Iris, J, May, Lily dan Nani. Kalau susah pun kita just tengok gambar tu je. Macam mana dia boleh jadi macam tu. Okay, itu je untuk penerangan ringkas dalam bab ni. Okay, untuk penyelesaian masalah sebenarnya sama je, just kena fahamkan ayat. Jadi itu saja daripada saya. Maaf atas kekurangan bahan dan rujukan. Jadi terima kasih